jajaran baru. Boleh ingat jajaran baru? Oh no DAP, no DAP. Come on. Saya saksi hidup. Faham tak saksi hidup? I'm a living witness. Tahu sanapi lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun digesa-gesa. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Kan? Tapi last sekali dah sampai nak bermasam muka apa begitu gini, saya sign jugalah. Ni sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Bukan? Jadi bila dibagi tahu keluar kena persoal, dia jawab no DAP, no Anwar, no PKR. It's all bohong. Dia berbohong kepada ahli UMNO, kepada orang ramai yang tak tahu kesihan ahli-ahli UMNO di bawah. Ikutlah. Kena hormat presiden kan? Kena hormat. Tak boleh menentang presiden. Ikutlah. Nayalah. Jadi itu satu contoh. Saya bersuara. Jajaran baru betul. Memang dia ada buat. Jangan kata tak buat. Hotel tamu di mana? Baru. Apa baru ya? Kampung Baru. Di situlah menyain-nyain. Menyain-nyain. Tahu? Saya duduk situ menunggu anak menyain juga. Ada yang dah. Saya tak mau sebutlah, ada kawan tu. Saya nak menyain ni. Tunggu kejap. Okey. Itu satu. Dan apabila timbul soal nak pilihan raya. Nak pilihan raya juga cepatlah beritahu gini. Saya kata, kan, kalau kita sekarang ni dah ada Perdana Menteri UMNO, kita yang kita perjuangkan ialah untuk dapat kuasa balik dalam kerajaan. Pertamanya mestilah Perdana Menteri itu kita kan. Dan kita alhamdulillah sudah dilantik sebagai mula-mula timbalan Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri. Apa lagi nak bising-bising lagi? Masih tak puas hati lagi nak pilihan raya cepatlah apa tu gini. Ini besok yang dikendong tak yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Ini dah ada dah. Dan bukan senang nak dapat balik kuasa sebagai Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, senator, pengurusi JLC, macam-macam. Setelah UMNO dapat semula Perdana Menteri, jawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Tak puas hati lagi. Apa pasal tak puas hati? Pasal tak puas hati dia nak jadi itu. Zahid tu saya boleh kata di sini, dia tak puas hati kerana dia tak dapat jawatan itu. Teruk. Bukan untuk parti. Oh, saya berjuang untuk parti apa semua. Yang diperjuangkannya, dia nak kembali berkuasa. Macam Anwar sebut hari ni lah. Kalau berkuasa balik, bolehlah settle kes-kes tu tak? Sekarang ni, saya, dikatakan jadi duta, tumpulah buat kerja duta. Tak payahlah jadi ahli universiti tinggi. Kan? Maknanya masa tak ada. Saya nak cadangkan Zahid Hamidi tumpu kepada kes-kes dia tu. Banyak. Tak mampu dia nak jaga parti UMNO yang besar ni. Dan kita nak menghadapi pilihan raya. Lebih baik orang kata tumpu, selesaikan masalah dia. Kita doakan yang terbaik, permudahkan urusan dia, kan? Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan tak ada kes. Tapi bukan sedikit masa tu, tahu tak? Setahun, 2 tahun kita nak pilihan raya ni, kata nak cepat, kan? Kalau hentanya pilihan raya katakan 2-3 bulan lagi, macam
Dia tak boleh tempur, pening kepala dia. Nak mikirkan turun naik mahkamah. So it's better for him to focus on his personal problem. Jangan personal problem dia itu membebankan parti UMNO. That's what's happening. Jadi banyaklah dalam majlis tertinggi itu saya bersuara. I bukan nak claim kredit ya. Bukan nak claim kredit. But I'm telling you honestly, orang kata demi Allah saya bercakap. Saya usahakan. Sekata jawatan timbang. Kedua saya kata portfolio menteri-menteri itu rombaklah, reshuffle lah. Bagilah kementerian-kementerian yang orang kata ada tempat untuk pemimpin UMNO berkhidmat kepada rakyat. Ya kan? Okey. Let me think about it. Biar minta saya fikir dulu lah, kata, sebab kalau nak lantik ni apa semua ni saya kena rujuk kepada apa ni, rak-rakan komponen dia. Saya kata that's yours. It's your call. I'm only giving my advice, input from me. Ya. Sebab Mahyudin saya kenal lama dulu ni untuk pengetahuan you semua. Dia masa dia ketua pemuda Johor dulu tahun 80-an, saya naib ketua pemuda Perak. Kita bersama dalam pemuda UMNO masa tu, sama dalam ESCO. So I can talk to him. The only thing dia pakat dia tinggi, Perdana Menteri, I orang biasa. Tetapi pengalaman tidak kurang dari segi perjuangan politik. Sama je kita melalui. So I talk to him. So dalam masa tak sampai 2 minggu kata, pop, dia lantiknya Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Alhamdulillah. Tapi tak ada MKT, so tak ada ucap tahniah pun. Presiden tak ucap tahniah pun. Dah saya gesa-gesa baru last tu baru dia ucap tahniah. Saya kata seolah-olah mereka tak terima pelantikan Ismail Sabri itu sebagai timbalan Perdana Menteri tu. At that time. Saya cerita habis ni supaya you all tahu tu. Lepas tu nasib pula tak sampai sebulan sebagai timbalan Perdana Menteri, pop, berlaku sesuatu kepada Mahyudin, letak jawatan pula. So we push for Ismail Sabri to be the Prime Minister. Dia tidak datang begitu saja. We work on that. And if you, kalau you tahu cerita sebenarnya, you geleng kepala. Tan Sri Mahyudin, mewakili Bersatu, setuju untuk Zahid siapa? Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, gantikan dia. PAS pun bersetuju. They are ready to support him. They are willing to sign the SD to support him. UMNO berpecah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. 15 orang ni Zahid Hamidi and bosku pegang, jangan sign sampai last minute. Jangan mereka nak napi, ya. I'm telling you, jangan mereka nak napi. Kita nak kumpulkan berapa? 30 berapa? Ahli Parlimen UMNO. BN 38 ya. Tak boleh dapat. 15 kena pegang. Tiap-tiap malam kita mencari jalan macam mana nak pujuk ni, macam mana itu, macam ni. Sampai last. Nak last. Panjang cerita sikit. I ingat nak habis dalam setengah jam ya. Tidak, but I bet your passion lah. Kalau boleh allow me sikit lagi je. Kan? Tak ada lain. Sampai lah tuanku dah minta dah. Last tuanku minta tiap-tiap ahli parlimen hantar kepada dia nak siapa jadi Perdana Menteri. So kantoi lah Presiden. Dia ingat dia nak bawa nama. Dia nak bawa 3 nama ke 4 nama ke. Nama dia, nama tu Tengku Razali pun ada. Tengku Razali kena main masuk dalam senarai konon. Jadi sampai last patutnya dia sebagai presiden, dialah menamakan atau mencadangkan
saya mewakili ni, saya mencadangkan kalau boleh dipersetujui Ismail Sabri sebagai calon daripada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Kan cantik? Tak. 19. Orang tak tahu cerita ni cerita dalaman. So bila orang tanya, kalau kita tak cakap, cantik je. Cantik, macam cantik, macam tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Oh, presiden ni bagus. Dia cakap, oh saya ni terbuka, saya sedia mendengar pandangan yang berbeza. Kan dia kata gitu. Selalu dia cakap gitu. Betul ke? Saya lama duduk dalam Majlis Tinggi. Keputusan Majlis Tinggi itu sebenarnya bukannya kehendak ahli Majlis Tinggi. Kehendak dia. Bagilah seorang dua bercakap. Kan? Lepas itu, kita dah putuskan begini-begini. Sebagaimana dia plan lah. Sebelum mesyuarat. Lepas itu, Ketua Agong keluarkan press statement. Press statement tu pun dah siap awal-awal lagi. Awal-awal lagi sebelum mesyuarat. So they have planned whatever they want. They have already planned. And then discussion, meeting, bincang dekat MKT tu is only, kau kata apa? Apa ke bahasa nak pakai? Drama saya. Wayang.